Di Samarkand, Uzbekistan, terdapat seorang wanita muda yang bekerja sebagai jurujual di kedai cenderamata dan membuat persembahan di jalanan hanya memperoleh pendapatan kira-kira Rm800 sebulan. Namanya Jamilah. Sejurus selepas tamat sekolah menengah, dia terpaksa terjun ke dalam kancah kehidupan demi keluarga besarnya yang terdiri daripada 7 orang dan dia tidak nampak sebarang masa depan yang cerah. Namun, takdir membawanya bertemu dengan seorang lelaki Malaysia. Pertemuan singkat selama 3 hari itu telah mengubah seluruh hidup Jamilah. Melawan tentangan keras daripada ibu bapanya dan pandangan risau dari sekeliling, Jamilah memulakan perjalanan ke Malaysia, ribuan kilometer jauhnya. Apa yang dialaminya di Malaysia adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Dan selepas setahun, apakah sebab di sebalik air mata yang mengalir di wajah ibu bapanya di lapangan terbang ketika mereka melawat Malaysia? Mari kita mulakan kisah yang mengharukan ini sekarang. Langganan saluran, tanda suka, tetapan pemberitahuan, dan langganan keahlian adalah sokongan besar buat saya. Nama saya Jamilah. Saya dilahirkan dan dibesarkan di Bandar Samarkand, Uzbekistan. Rumah saya adalah keluarga besar yang terdiri daripada 7 orang, termasuk ibu bapa dan adik-beradik saya. Untuk memastikan semua ahli keluarga dapat makan, tiada seorang pun yang boleh berpeluk tubuh. Sejurus selepas tamat sekolah menengah, saya terpaksa terjun ke dalam kancah kehidupan. Belajar di universiti hanyalah impian. Dalam keadaan di mana kami perlu risaukan makanan untuk esok, belajar adalah satu kemewahan. Pada waktu siang, saya bekerja di sebuah kedai cenderamata kecil berhampiran dataran Registan, sebuah tapak warisan dunia. Tugas saya adalah menjual skarf sutera dan kraf tangan tembikar kepada pelancong. Pemilik kedai itu kedekut dan gaji bulanan saya hanyalah $150 atau kira-kira Rm700,800. Wang ini jauh tidak mencukupi untuk menampung perbelanjaan keluarga besar kami. Oleh itu, saya terpaksa bekerja tambahan pada waktu malam. Apabila senja tiba, saya akan pergi ke dataran di mana ramai pelancong berkumpul. Di sana, saya akan membuat persembahan menyanyikan lagu-lagu rakyat Uzbekistan dengan memakai pakaian tradisional kami. Tip yang diberikan pelancong adalah kira-kira Rm20 hingga Rm40 sehari. Selalunya, ada hari-hari di mana saya langsung tidak mendapat tip. Apabila saya pulang ke rumah selepas jam 11 malam, seluruh badan saya terasa berat seperti timah. Begitulah hari demi hari berlalu. Keadaan keluarga kami tidaklah mudah. Bapa saya bekerja sebagai buruh harian di tapak pembinaan, tetapi kerja tidak selalu ada. Pada hari hujan atau apabila tiada projek, dia terpaksa tinggal di rumah sepanjang hari. Pada waktu itu, bahu bapa kelihatan semakin kecil. Ibu saya mencari rezeki dengan menenun permaidani di rumah sepanjang hari. Duduk dan menganyam benang sepanjang hari memberikan tekanan pada pinggang dan pergelangan tangannya. Ibu sering mengeluh sambil mengurut pinggangnya. Di bawah saya ada 4 orang adik perempuan dan mereka semua perlu pergi ke sekolah. Kakak sulung, Laila, berusia 16 tahun dan berada di tingkatan 2 sekolah menengah. Adik kedua, Khalida, berusia 14 tahun dan di tingkatan 3 sekolah menengah rendah. Adik keempat, Jasmine, berusia 12 tahun dan adik lelaki bongsu, Amir, berusia 9 tahun, kedua-duanya di sekolah rendah. Yuran sekolah, kos bahan pengajaran, dan yuran pakaian seragam merupakan perbelanjaan yang agak besar. Terutamanya, setiap kali permulaan semester baru, rumah kami akan menjadi kecoh. Pernah sekali Laila tidak mempunyai wang untuk membeli buku teks baru dan terpaksa menyalin buku yang dipinjam dari rakannya sepanjang malam. Melihat adik saya menulis di buku nota hingga subuh, hati saya terasa hancur. Ini karena saya sendiri pernah mengalami pengalaman yang sama. Saya teringat ketika di sekolah menengah, saya tidak mempunyai wang untuk membeli buku rujukan dan terpaksa menyalin seluruh buku yang dipinjam dari perpustakaan. Musim sejuk adalah yang paling sukar. Musim sejuk di Samarkand jauh lebih dingin daripada yang saya sangkakan. Suhu seringkali turun di bawah paras beku. Kos pemanasan menjadi beban, jadi seluruh keluarga berkumpul di satu bilik. Kami menyusun beberapa lapis selimut dan bertahan dengan suhu badan masing-masing. Saya masih ingat jelas malam-malam itu, ketika saya menggigil kesejukan sebelum terlelap. Apabila Amir menggigil kesejukan,
saya akan memeluknya hingga dia tertidur. Saya akan meletakkan tangan kecil adik lelaki saya yang sejuk di dalam pelukan saya untuk memanaskannya. Makanan juga selalu tidak mencukupi. Meja makan malam biasanya hanya ada roti, sup, dan hidangan kentang. Daging hanya dapat dinikmati pada hari perayaan atau majelis istimewa. Ibu akan cuba memastikan kami makan dan dia sendiri tidak makan. Saya tidak suka itu dan akan cuba membahagikan bahagiannya, tetapi ibu akan menolak, mengatakan dia sudah kenyang. Namun saya tahu, ibu akan tidur dalam keadaan lapar. Dalam situasi seperti itu, saya setiap hari berulang-alik antara kedai cenderamata dan persembahan jalanan. Pada musim pelancong, ramai pelanggan dan saya sibuk. Tetapi pada musim sepi, seringkali tiada seorang pun pelanggan sepanjang hari. Pada waktu itu, saya akan duduk di sudut kedai, melamun. Bilakah hidup saya akan menjadi lebih baik jika terus begini? Saya tidak nampak sebarang harapan untuk masa depan. Suatu hari, saya secara kebetulan menemui musik pop Malaysia di YouTube. Kedai itu mempunyai Wi-Fi. Pada waktu petang, apabila tiada pelanggan, saya menonton video di telefon pintar dan terpukau dengan pentas yang glamor dan persembahan yang menakjubkan. Begitulah saya mula obses dengan musik Malaysia dan saya mengenali genre balada. Saya tidak dapat melupakan kejutan pertama kali saya mendengarnya. Ia adalah lagu seorang penyanyi balada, saya tidak ingat tajuknya, tetapi melodi yang menyayat hati itu menusuk kalbu saya. Saya tidak faham satu pun liriknya, tetapi melodi yang menyentuh jiwa itu menggegarkan lubuk hati saya. Perasaannya berbeza dengan lagu rakyat Uzbekistan, namun entah mengapa ia terasa akrab. Sedih tetapi penuh harapan, menyakitkan tetapi hangat, begitulah rasanya. Apabila mendengar lagu balada, saya entah mengapa berasa terhibur. Setelah penat melalui hari yang sukar, saya pulang ke rumah dengan badan yang lesu, memakai fon telinga dan mendengar lagu balada dan air mata saya mengalir. Ini kerana emosi lagu itu disampaikan terus kepada saya walaupun tidak memahami liriknya. Seolah-olah ada seseorang yang memahami hati saya. Saya berfikir, bukan saya seorang sahaja yang mengalami kesusahan. Semua orang di dunia ini hidup dengan kesedihan masing-masing. Saya menjadi benar-benar obses dengan balada dan mula belajar bahasa Melayu sendiri. Saya menulis perkataan demi perkataan di dalam buku nota sambil melihat sari kata YouTube. Saya belajar perkataan seperti cinta, rindu, air mata, perpisahan. Belajar bahasa Melayu sehingga lewat malam adalah satu-satunya keseronokan saya. Selepas adik-beradik saya semua tidur, saya akan menyalin huruf-huruf Melayu ke dalam buku nota di bawah cahaya lampu meja yang kecil. Orang di sekeliling saya bertanya mengapa saya belajar bahasa Melayu. Pemilik kedai pun hairan. Jamilah, apa yang kamu nak buat dengan belajar bahasa Melayu? Hampir tiada pelancong Malaysia yang datang ke sini. Saya tidak dapat menjawab. Kerana saya sendiri tidak tahu dengan tepat mengapa saya belajar. Cuma ada perasaan samar-samar bahawa suatu hari nanti bahasa ini akan mengubah hidup saya. Tetapi saya tidak pernah bermimpi bahawa ia akan menjadi kenyataan secepat ini dalam bentuk ini. Semasa belajar bahasa Melayu, saya juga mula berminat dengan negara Malaysia. Saya menonton pemandangan bandar Malaysia, melihat makanan Malaysia, dan melihat kehidupan harian rakyat Malaysia di YouTube. Saya kagum dengan jalan raya yang bersih, keadaan yang teratur, dan infrastruktur yang maju. Ia adalah dunia yang sangat berbeza dari Uzbekistan. Saya pernah terfikir, adakah suatu hari nanti saya boleh tinggal di tempat seperti itu? Dalam rutin harian yang sukar yang berulang setiap hari, balada adalah satu-satunya tali harapan bagi saya. Sambil mendengar lagu itu, saya percaya bahawa suatu hari nanti saya akan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan hari di mana bakat saya diiktiraf akan tiba. Apabila saya menyanyi di jalanan, saya juga akan bersenandung melodi balada. Pelancong mungkin heran, tetapi saya tidak peduli. Namun, realiti adalah kejam. Saya yang berusia 21 tahun, masih seorang juru jual kedai cenderamata, dan pada waktu malam, saya adalah penghibur yang menyanyi di jalanan. Masa depan tidak kelihatan, dan harapan semakin menjauh. Seorang demi seorang rakan saya berkahwin. Di Uzbekistan, usia 21 tahun dianggap lewat untuk wanita berkahwin. Ibu saya pun kadangkala membangkitkan topik perkahwinan saya. Jamilah, makcik jiran kata nak kenalkan anak lelakinya.
Kenapa kamu tak cuba jumpa? Saya menggelengkan kepala. Belum lagi, Mark. Saya ada benda lain yang nak buat sebelum kahwin. Ibu mengeluh. Anakku, ada batasan usia untuk wanita. Saya tidak pernah menyangka bahawa pertemuan takdir akan datang kepada saya. Hari itu juga saya sangka akan menjadi hari yang biasa. Ia adalah hari yang cerah pada pertengahan bulan April dan terdapat sedikit lebih ramai pelancong daripada biasa. Namun, saya tidak pernah menyangka bahawa hari biasa itu akan menjadi titik perubahan dalam hidup saya. Roda takdir sudah mula berputar. Hari itu adalah hari yang cerah. Pada pertengahan bulan April, dari pagi, cahaya matahari menyilaukan dan udara terasa hangat. Kedai cenderamata berhampiran, dataran Registan lebih ramai pelanggan dari biasa kerana musim pelancong. Saya membuka pintu kedai pada jam 9 pagi dan sibuk melayani pelanggan. Pelancong dari China dan Eropah datang ke kedai dalam kumpulan 3-5 orang. Sepanjang pagi saya bekerja sibuk sehingga waktu makan tengah hari sudah lama berlalu. Saya makan tengah hari ringkas dengan roti dan teh di belakang kedai. Sekitar jam 3 petang, jumlah pelanggan sedikit berkurangan. Saya sedang mengemas rak pameran sambil memikirkan lagu yang akan saya nyanyikan pada persembahan malam ini. Pada waktu itu, seorang lelaki Asia berdiri di hadapan kedai dengan peta, melihat sekeliling. Dia kelihatan kemas, mungkin berusia bawah 30 tahun. Dia memakai kemeja bersih dan seluar, serta membawa beg galas. Saya sangka dia pelancong Cina, tetapi entah mengapa suasana dia berbeza. Dia lebih tenang dan teratur. Dia sedikit teragak-agak, kemudian mendekati saya dengan bahasa Inggris yang pelat. Maafkan saya. Jika tidak keberatan, awak tahu di mana Museum Afrasiab? Saya cuba menjawab dalam bahasa Inggris. Oh, jika awak berjalan kira-kira 10 minit ke utara dari sini, tetapi pada waktu itu, seorang kanak-kanak berusia kira-kira 6 tahun yang mengejar abangnya lalu di hadapan kedai, tersandung dan jatuh. Kanak-kanak itu hilang keseimbangan, menjerit, dan terus meluru ke arah kraf tangan tembikar di hadapan saya. Saya terkejut dan menjerit. Ah, bahaya. Saya dan lelaki itu bergerak hampir serentak. Kami berlari ke arah kanak-kanak itu pada masa yang sama dan menangkapnya. Saya memegang lengan kanak-kanak itu dan lelaki itu menyokong badannya. Kanak-kanak itu berhenti di udara dan tembikar itu selamat. Kanak-kanak itu terkejut dan mula menangis. Wah, saya segera menenangkan kanak-kanak itu. Tak apa, tak apa. Awak tak cedera, kan? Saya membantu kanak-kanak itu berdiri dan membetulkan pakaiannya. Lelaki itu juga kelihatan risau sambil memeriksa sama ada tanah di lutut kanak-kanak itu. Ibu kanak-kanak itu tergesa-gesa berlari. Oh, maafkan saya. Betul-betul maafkan saya. Ibu itu berulang kali meminta maaf dalam bahasa Uzbekistan. Saya melambaikan tangan, mengatakan tidak apa-apa. Syukurlah anak puan tidak cedera. Sila berhati-hati. Ibu kanak-kanak itu memegang erat tangan anaknya, menunduk hormat, kemudian bergegas pergi. Saya menarik nafas lega sambil memeriksa rak pameran tembikar. Mujur tiada satu pun yang pecah. Pada saat itu, saya melepaskan ketegangan dan secara tidak sedar membuka mulut. Fuh, nasib baik. Tak apa, itu dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu secara semula jadi keluar dari mulut saya. Saya terkejut. Tetapi lelaki itu kelihatan lebih terkejut. Matanya bulat. Awak cakap bahasa Melayu ke tadi? Dia bertanya dalam bahasa Melayu dengan suara terkejut. Muka saya menjadi merah padam. Saya cemas. Ah ya, maafkan saya. Saya belajar bahasa Melayu sendiri, jadi terkeluar secara tidak sadar. Saya tersenyum kekok sambil melambaikan tangan. Dia berkata dengan ceria. Tak perlu minta maaf pun. Saya betul-betul terkejut. Tak sangka dapat dengar bahasa Melayu disamarkan ini. Tambahan pula, sebutan awak sangat bagus. Di mana awak belajar? Suaranya penuh dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan yang tulus. Saya menjawab dengan malu-malu. Saya cuma belajar sendiri di YouTube. Saya suka lagu balada, jadi saya belajar sambil mendengar lagu. Dia kelihatan lebih terkejut. Balada? Jarang sekali orang asing suka balada. Biasanya lebih ramai yang suka K-pop atau J-pop. Kami terus berbual secara semula jadi. Namanya Rizal Shah. Dia seorang pekerja syarikat dari Kuala Lumpur
dan dia berkata dia bekerja di syarikat perdagangan. Dia datang ke Tashkent untuk perjalanan perniagaan selama seminggu, tetapi kerjanya selesai pada hari Rabu. Dan kerana dia mempunyai masa lapang sehingga hujung minggu, dia datang melawat Samarkand pada hari Jumaat ini. Dia berkata, dia akan kembali ke Kuala Lumpur pada malam Ahad dan akan pulang ke Malaysia dengan penerbangan pada pagi Isnin. Rizal menunjukkan usahanya untuk bercakap dalam bahasa Uzbekistan, bukan bahasa Rusia seperti pelancong asing lain ketika bertanya arah kepada saya. Rahmat kata Rahmat, yang bermaksud terima kasih dalam bahasa Uzbekistan. Walaupun sebutannya agak pelat, usaha itu sendiri sangat mengagumkan. Saya dapat merasakan hatinya yang ingin menghormati budaya tempatan. Kami berbual tentang Malaysia dan tentang Uzbekistan. Rizal banyak ingin tahu tentang sejarah Samarkand dan saya menerangkan seberapa banyak yang saya tahu. Tanpa sedar, waktu saya habis kerja semakin hampir. Jam menunjukkan pukul 5.30 petang. Saya mula bersedia untuk menutup kedai. Saya mengemas rak pameran dan membuat penyata jualan. Rizal berjalan di luar kedai dengan rasa berat hati. Saya mengunci pintu kedai dan keluar. Pada waktu itu, Rizal mendekati saya sambil mengeluh. Cik Jamilah, saya rasa ini adalah takdir. Kalau awak ada masa, boleh tak awak jadi pemandu pelancong saya di Samarkand malam ini? Tentu saja, saya akan beri upah. Saya perlu kembali ke Tashkent pada malam Ahad, jadi saya hanya ada 2 hari lagi di Samarkand. Suaranya sopan dan pandangannya serius. Saya sedikit teragak-agak dengan tawaran sopan daripadanya. Kerana berinteraksi dengan lelaki asing seorang diri adalah sesuatu yang perlu berhati-hati. Di Uzbekistan, ada pandangan yang tidak baik terhadap wanita muda yang bergaul dengan lelaki. Namun, saya dapat merasakan keikhlasan dari pandangan Rizal. Dan lebih daripada itu, saya sangat teruja dapat berbual dalam bahasa Melayu. Setelah berfikir sejenak, saya mengangguk. Baiklah, saya akan tunjukkan tempat-tempat yang saya tahu. Cuma, saya juga ada persembahan malam ini, jadi masa saya agak terhad. Rizal tersenyum ceria. Tak apa, kalau dapat bersama Cik Jamilah walau sebentar pun, saya sangat berbesar hati. Terima kasih banyak-banyak. Saya mencadangkan Syah Izinda kepada Rizal yang paling indah pada waktu matahari terbenam. Jika kita bertolak sekarang, awak boleh lihat matahari terbenam. Rizal berkata, bagus sekali. Kami mula berjalan bersama. Sambil berjalan di jalanan, kami terus berbual. Rizal bercerita tentang kehidupan kerjanya di Malaysia. Saya pula bercerita tentang kehidupan harian di Uzbekistan. Anehnya, kami cepat menjadi akrab. Berbual dalam bahasa Melayu tidak terasa janggal, malah terasa semula jadi. Rizal mendengar bahasa Melayu saya yang pelat tanpa ketawa, malah dengan serius. Pada saat itu pun, saya sama sekali tidak menyangka bahawa pertemuan ini akan mengubah hidup saya. Saya hanya berfikir ia akan menjadi malam istimewa di mana saya boleh bercakap dalam bahasa Melayu. Namun, takdir sudah pun bermula. 3 hari terpenting dalam hidup saya kini sedang bermula. Kami tiba di Syah Izinda menjelang senja. Makam-makam yang dihiasi dengan jubin biru bersinar megah diterangi cahaya matahari terbenam. Rizal berulang kali meluahkan kekagumannya sambil melihat bangunan-bangunan itu. Cantik sungguh. Saya hanya pernah melihatnya dalam gambar, tetapi melihatnya sendiri jauh lebih megah dan indah. Saya sangat gembira dapat melihat tempat seperti ini bersama Cik Jamilah, bukan sendirian. Saya menerangkan sejarah tempat ini kepada Rizal. Kumpulan makam ini adalah tempat persemadian bangsawan dan kerabat diraja pada abad ke-14 dan ke-15. Hiasan jubin biru yang awak lihat itu sangat terkenal. Rizal mengangguk sambil mendengar penjelasan saya. Kami perlahan-lahan menaiki tangga sambil berbual. Tangga itu sempit dan curam, tetapi kami seronok menaikinya. Kami berhenti di beberapa tempat untuk berehat sambil melihat pemandangan bandar di bawah. Samarkand yang diwarnai matahari terbenam sangat indah. Rizal mengambil banyak gambar. Saya mula bercerita kepada Rizal dengan lebih terperinci tentang kehidupan harian saya. Sebenarnya, pada waktu siang saya bekerja di kedai cenderamata, tetapi pada waktu malam saya juga ada kerja lain. Rizal bertanya dengan wajah ingin tahu. Kerja apa yang awak buat? Saya sedikit malu, tetapi saya memutuskan untuk bercakap benar.
Saya membuat persembahan menyanyi untuk pelancong. Saya menyanyikan lagu rakyat tradisional Uzbekistan. Saya perlu mencari lebih banyak wang. Keluarga saya agak susah. Rizal kelihatan terkejut. Menyanyi? Cik, Jamilah seorang penyanyi rupanya. Penyanyi? Saya malu sangat. Saya cuma penghibur jalanan. Tapi saya suka menyanyi. Hanya itu yang saya boleh buat. Namun, pandangan Rizal berubah. Dari ekspresinya yang serius, saya dapat merasakan sesuatu perasaan yang istimewa. Dia berkata dengan suara serius, "Saya betul-betul ingin mendengar suara Cik Jamilah. Boleh tak awak nyanyikan satu lagu untuk saya? Di sini, sekarang, saya teragak-agak. Ya, sekarang hanya ada kita berdua di sini. Saya akan berbesar hati jika dapat mendengar lagu Cik Jamilah di tempat seindah ini." Saya mengangguk atas permintaan tulusnya. Saya memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam. Kehangatan matahari terbenam menyelimuti wajah saya. Kemudian, saya mula menyanyikan lagu rakyat tradisional Uzbekistan. Ia adalah lagu tentang kerinduan terhadap orang yang dicintai. Yor Yorim, Yor Yorim. Suara saya bergema dalam suasana senja yang tenang. Semasa menyanyi, saya benar-benar tenggelam dalam dunia lain. Perasaannya berbeza dengan ketika saya menyanyi di jalanan. Saya tidak perlu risau tentang pandangan pelancong dan tidak perlu berusaha untuk mendapatkan tip. Saya hanya dapat fokus pada lagu itu sendiri. Saya meluahkan perasaan saya dalam lagu itu. Kasih sayang kepada keluarga, kesedihan hidup yang sukar, harapan untuk masa depan semuanya saya masukkan. Apabila lagu selesai dan saya membuka mata, Rizal terdiam. Dia hanya merenung saya, matanya berair. Saya cemas. "Rizal, awak tak apa-apa ke?" Beberapa saat berlalu dalam keheningan. Kemudian, dia berkata dengan suara bergetar, "Cik Jamilah, ini betul-betul bakat yang luar biasa. Saya tidak faham satu pun liriknya, tetapi hati saya terasa sebak." Perasaan yang terkandung dalam lagu itu disampaikan sepenuhnya. Saya terkejut dengan reaksinya. Kebanyakan pelancong hanya bertepuk tangan dan memberi tip. Hampir tiada siapa yang benar-benar terharu. Tetapi Rizal berbeza. Dia terus berkata dengan serius, suara dan ekspresi Cik Jamilah betul-betul istimewa. Nada yang stabil, ekspresi emosi yang menakjubkan. Bakat seperti ini tidak sepatutnya terhenti di pentas kecil ini. Saya heran. "Apa maksud awak? Saya hanya seorang penghibur jalanan biasa." Rizal memegang tangan saya. "Tidak, Cik Jamilah tidak biasa. Di Malaysia, ada sistem yang sistematik untuk menyokong orang-orang berbakat. Banyak rancangan uji bakat dan agensi latihan akan memberi latihan. Selagi ada bakat, tanpa mengira latar belakang atau pendidikan, seseorang boleh merebut peluang. Bakat seperti Cik Jamilah, itu pasti boleh. Saya tidak percaya, Malaysia, adakah itu mungkin? Saya orang asing." Rizal berkata dengan suara yang penuh keyakinan. "Mungkin, malah kita boleh menjadikannya mungkin. Sekarang di Malaysia, ramai penyanyi asing yang aktif. Terutamanya jika Cik Jamilah boleh bercakap bahasa Melayu dan suka balada, itu akan menjadi kelebihan besar." Dia menyambung, "Bakat Cik Jamilah bukan sekadar cara mencari wang, tetapi potensi yang tidak terbatas. Di sini awak mungkin hanya memperoleh RM40 sehari, tetapi di Malaysia awak boleh mencapai lebih banyak lagi dengan bakat itu. Dan yang paling penting, bakat Cik Jamilah akan diiktiraf secara adil." Malam itu, buat pertama kalinya, saya bertemu seseorang yang melihat bakat saya sebagai potensi, bukan sekadar cara mencari rezeki. Rizal benar-benar terharu mendengar lagu saya, dan dia bercakap dengan serius tentang masa depan saya. Tiada siapa pernah mengatakan perkara seperti itu kepada saya. Kami duduk dan berbual sehingga matahari terbenam sepenuhnya dan kegelapan menjelma. Rizal menerangkan secara terperinci tentang industri musik Malaysia, rancangan uji bakat, sistem agensi, proses latihan, dan aktiviti selepas debut. Sambil mendengar ceritanya, saya rasa seperti dunia baru terbuka di hadapan saya. Saya bertanya kepadanya, "Rizal, kenapa awak bercerita semua ini kepada saya? Kita baru sahaja berjumpa hari ini, kan?" Rizal sedikit teragak-agak kemudian berkata, "Saya tidak tahu. Cuma, saya rasa sayang jika bakat Cik Jamilah terkubur. Dan sejujurnya, kerana saya ingin berbual lebih banyak dengan Cik Jamilah." Jantung saya berdebar dengan pengakuannya yang jujur.
Saya merasakan muka saya merah. Mujur ia sudah gelap, jadi Rizal mungkin tidak melihatnya. Rizal mencadangkan untuk bertemu lagi esok pada waktu kerjanya selesai. Saya menerima janji itu dengan hati yang berdebar. Walaupun dalam perjalanan pulang, hati saya berasa anehnya bersemangat. Siapa lelaki ini sebenarnya? Mengapa dia memberi harapan seperti ini kepada saya? Mengapa dia melihat saya dengan begitu serius? Pelbagai fikiran melintas di kepala saya. Saya hampir tidak dapat tidur malam itu. Kata-kata Rizal terus berlega di fikiran saya. Keesokan harinya, Rizal menepati janjinya dan datang mencari saya, kira-kira jam 5 petang. Dia menunggu di hadapan kedai saya dengan senyuman. "Cik Jamilah, terima kasih banyak semalam. Hari ini awak ada masa ke?" Saya mengangguk. "Ya, hari ini juga saya boleh sebelum persembahan malam." Kami melawat tempat-tempat menarik lain di Samarkand bersama-sama. Kami menuju ke Masjid Bibi Hanim. Rizal sekali lagi kagum dengan keagungan masjid yang besar itu. Ini betul-betul menakjubkan. Bagaimana mereka dapat membina bangunan sebesar ini pada zaman itu? Saya menerangkan seberapa banyak yang saya tahu. Masjid ini dibina pada abad ke-14 atas perintah Empire Timur. Timur yang kembali dari ekspedisi India membina ini untuk istrinya. Pada waktu itu, ia adalah salah satu masjid terbesar di dunia. Rizal mengambil gambar dengan penuh semangat sambil mendengar penjelasan saya. Kami berjalan perlahan-lahan di dalam masjid. Halaman yang luas, kubah yang tinggi, hiasan jubin yang rumit, semuanya menakjubkan. Rizal mendengar dengan serius setiap apa yang saya terangkan, dan dia bercerita tentang Malaysia kepada saya. Rizal adalah seorang pekerja syarikat biasa di Kuala Lumpur, tetapi ceritanya adalah dunia baru bagi saya. Dia berkata bahawa di Malaysia, orang-orang berbakat diberi banyak peluang. Selagi ada bakat, seseorang boleh berjaya tanpa mengira latar belakang atau pendidikan. Saya sangat cemburu dengan kata-kata itu. Kemudian, kami menuju ke Shari Sabs, tempat kelahiran Timur. Di sana kami melawat runtuhan istana musim panas. Walaupun kini hanya tinggal runtuhan, kami dapat membayangkan keagungan pada zaman itu. Rizal sangat berminat dengan sejarah, dan saya menerangkan seberapa banyak yang saya tahu. Pada hari kedua pun, kami menghabiskan masa bersama. Kami pergi ke Balai Cerap Ulugh Beg. Balai Cerap ini dibina pada abad ke-15 dan pada waktu itu, ia adalah yang terbaik di dunia. Rizal juga berminat dengan sains. Kami berbual tentang kebijaksanaan orang zaman dahulu sambil melawat Balai Cerap tanpa sedar. Perasaan istimewa telah berkembang antara kami. Pandangan Rizal terhadap saya telah berubah. Ia adalah pandangan yang lebih hangat dan penuh kasih sayang daripada hari pertama. Saya juga berasa anehnya tenang dan gembira apabila bersamanya. Rasanya seperti kami sudah lama mengenali. Pada malam ketiga, kami hampir berpisah berhampiran Hotel Rizal di Tashkent. Ia sudah melebihi jam 9 malam. Saya rasa berat hati untuk berpisah dengan Rizal. Hati saya terasa berat apabila memikirkan dia akan pulang ke Malaysia esok. Semasa kami berjalan di jalanan, tiba-tiba kira-kira 15 orang lelaki menghalang jalan kami. Mereka kelihatan mabuk dan memandang orang asing dengan pandangan bermusuhan. Saya mengenali mereka. Mereka adalah samseng tempatan yang sering menimbulkan masalah. Lelaki yang kelihatan seperti ketua mendekati Rizal dan menjerit dalam bahasa Rusia. "Hei Cina, ini kawasan aku. Bagi duit." Saya faham kata-kata itu. Seluruh badan saya kaku. Situasi seperti ini bukan pertama kali berlaku, tetapi ia tetap menakutkan. Lebih-lebih lagi kerana saya bersama Rizal. Namun, Rizal berbeza dari yang saya sangkakan. Dia tidak goyah sama sekali. Malah, dia tenang memegang erat tangan saya dan menolak saya ke belakangnya. Kemudian dia berkata dengan tegas dalam bahasa Inggris, "Saya bukan Cina, saya orang Jepun. Awak pernah dengar karate? Saya pengamal karate. Saya akan berikan wang, tetapi jangan sentuh wanita ini." Suara Rizal tidak bergetar. Malah, ia penuh dengan keyakinan. Dia mengeluarkan dompetnya dari poket dan memberikan wang. "Nah, ambil ini." Mereka saling berpandangan selepas menerima wang itu. Beberapa saat berlalu dalam keheningan yang tegang. Akhirnya, mereka mengambil wang itu dan pergi sambil merungut. "Nasib baik kau.
Hari ini aku baik hati, jadi aku lepaskan. Setelah mereka pergi sepenuhnya, barulah Rizal melepaskan ketegangannya. Seluruh badan saya menggigil kerana ketakutan. Kaki saya terasa lemah dan saya hampir terduduk. Rizal memeluk saya. Tak apa, Cik Jamilah. Awak selamat sekarang. Mereka sudah pergi. Dalam pelukannya yang hangat, barulah saya mula menangis. Saya takut. Saya betul-betul takut. Saya sangat takut Rizal akan cedera. Rizal membelai kepala saya sambil berkata, "Maafkan saya. Saya telah membahayakan Cik Jamilah." "Tidak, bukan salah Rizal." Saya menggelengkan kepala. "Malah, terima kasih kerana melindungi saya." Kami berdiam begitu seketika. Jantung saya berdegup kencang, bukan hanya kerana ketakutan. Pada saat bahaya mengancam nyawa, Rizal yang cuba melindungi saya terukir dalam hati saya. Saya merasakan lelaki ini adalah orang yang sebenar. Seorang yang mengutamakan keselamatan saya daripada keselamatannya sendiri. Rizal memandang wajah saya sambil memegang kedua-dua belah pipi saya. Sambil mengesat air mata di wajah saya, dia berkata, "Cik Jamilah, sejujurnya saya sudah 2 hari berfikir. Adakah saya layak untuk mengucapkan kata-kata ini? Kita baru sahaja bertemu 3 hari. Tetapi selepas kejadian hari ini, saya tidak dapat menahannya lagi." Dia terus berkata dengan suara bergetar, "Saya sangat faham kesukaran realiti awak. Saya juga tahu bahawa dunia yang kita tinggali sangat berbeza. Tetapi pada saat ini, berada bersama awak adalah kebahagiaan terbesar bagi saya. Saya tidak mahu kehilangan perasaan ini. Beri saya peluang." Saya mengangguk sambil menangis. "Saya pun sama, Rizal. Saya tidak dapat tidur setiap malam sejak berjumpa Rizal. Saya tidak tahu apa ini, tetapi hati saya semakin tertarik kepada Rizal. Pada saat itu, kami menjadi sepasang kekasih yang hangat. Walaupun hanya 3 hari, masa itu terasa seperti keabadian. Saya fikir, jika bersama lelaki ini, saya akan dapat mengatasi sebarang kesukaran. Namun, realiti tidaklah semanis itu. Ujian terbesar sedang menanti kami." Keesokan harinya, saya mengumpul keberanian dan menjemput Rizal ke rumah saya. Ia adalah petang Ahad. Rizal sepatutnya kembali ke Kuala Lumpur malam itu dan pulang ke Malaysia dengan penerbangan pada pagi esok, tetapi dia bersetuju dengan rela hati dan dia membawa hadiah yang telah disediakan secara peribadi untuk diberikan kepada pelanggan perniagaan. Ia adalah teh Malaysia yang berkualiti tinggi dan 1 set cawan yang cantik. Ia bukan dibeli untuk kegunaan sendiri, tetapi telah dibeli awal untuk dihadiahkan kepada pelanggan perniagaan, namun dia rela hati memberikannya kepada keluarga kami. Sekitar jam 4 petang, Rizal tiba di rumah saya. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir Samarkand. Rumah itu usang, tetapi ibu selalu menjaganya dengan bersih. Bapa dan ibu, serta semua adik-beradik saya menyambut Rizal. Rizal membuka kasutnya di pintu masuk sambil memberi salam dengan sopan. "Assalamualaikum. Nama saya Rizal Shah. Melalui Cik Jamilah, saya telah mengenali keindahan Uzbekistan. Terima kasih atas jemputan ini." Dia menunduk hormat mengikut cara Malaysia. Bapa kelihatan terharu dengan sikapnya. Ibu menyediakan roti tradisional, yaitu non dan plov dengan penuh kasih sayang. Ini adalah tradisi Uzbekistan untuk melayan tetamu. Di meja makan, terdapat juga hidangan daging kambing, salad, dan buah-buahan. Ibu telah menyediakan hidangan itu beberapa hari sebelum itu. Semasa makan, Rizal makan semua hidangan dengan berselera. "Sedap sungguh. Saya tidak pernah makan hidangan sesedap ini." Dia memuji makanan itu dengan ikhlas. Ibu berasa gembira dan menyuruhnya makan lebih banyak. Semasa makan, Rizal membangkitkan tentang bakat saya. "Ayah, Ibu, bakat menyanyi, Jamilah betul-betul istimewa. Saya secara tidak sengaja mendengar Jamilah menyanyi dan saya sangat terkejut. Jika digabungkan dengan sistem yang sistematik di Malaysia, pasti ada peluang yang luar biasa." Bapa mendengar dengan wajah berminat, tetapi wajah ibu semakin gelap. Ibu memandang saya dengan pandangan risau. Saya tahu apa maksud pandangan itu. Setelah makan malam selesai dan Rizal pulang, ibu datang ke bilik saya. Bapa pun ada bersama. Ekspresi ibu bapa serius. "Jamilah, kami ada sesuatu nak cakap," ibu berkata dengan suara berat. Jantung saya berdebar. Saya tahu ibu bapa akan menentang, tetapi saya tidak mahu mendengarnya. "Anakku, kami tahu kamu suka lelaki bernama Rizal itu.
Tetapi bukankah terlalu cepat? Baru beberapa hari berjumpa. Bapa berkata dengan risau. Saya menjawab, Ayah, saya rasa dia betul-betul serius. Rizal berbeza. Ini kali pertama ada orang yang melihat saya dengan begitu serius. Ibu mengeluh. Jamilah, kamu tidak tahu dunia luar. Kamu tahu tak berapa ramai wanita yang saya lihat menderita setelah berkahwin dengan lelaki Malaysia? Ibu meneruskan. Selalu berlaku perceraian kerana perbezaan budaya. Dan kadangkala mereka disakiti kerana dilihat seperti cuba memburu harta. Kamu kata kamu tahu sedikit bahasa Melayu, tetapi itu bukan segalanya. Bahasa hanyalah permulaan. Bapa pun menyokong. Kamu ingat anak Makcik Mahmud jiran kita? Fatimah. Dia berkahwin dengan lelaki Malaysia dan pulang dalam setahun. Dia kata tidak serasi dengan keluarga mertua, tidak sesuai dengan makanan Malaysia, dan musim sejuknya juga sukar. Betapa besar sakit hati yang dia alami. Saya menahan air mata sambil berkata, Rizal bukan orang seperti itu. Dia seorang yang ikhlas menyokong bakat saya, dan dia menghormati saya sebagai seorang manusia. Ibu memegang tangan saya. Anakku, kami bukan cakap begini kerana tidak sayang kamu. Malah, kami risau kerana terlalu sayang kamu. Beberapa hari itu, suasana di rumah terasa berat. Rizal berkata dia telah membatalkan penerbangan pada pagi Isnin dan memutuskan untuk tinggal di Samarkand beberapa hari lagi. Dia kata dia sudah menghubungi syarikatnya dan mengambil cuti. Saya tidak boleh pulang begini sahaja tanpa memujuk ibu bapa Cik Jamilah. Saya menerangkan tentang tentangan ibu bapa kepada Rizal secara terperinci. Rizal berkata dengan suara serius. Saya ingin berjumpa ibu bapa Cik Jamilah secara langsung dan menyampaikan niat saya yang sebenar. Saya akan datang sekali lagi. Saya ingin berbincang secara rasmi. Pada malam Selasa, Rizal sekali lagi melawat rumah saya. Kali ini, dia duduk melutut di hadapan ibu bapa dengan sikap yang lebih sopan. Jantung saya berdebar. Ayah, ibu, saya baru mengenali Jamilah 3 hari. Mungkin ia dianggap singkat. Namun, saya yakin. Suara Rizal bergetar tetapi tegas. Saya mula mencintai Jamilah bukan kerana wang atau apa-apa pun, tetapi semata-mata kerana bakatnya, potensi masa depannya dan dirinya sebagai seorang manusia. Di Malaysia, saya akan bertanggungjawab terhadap impiannya dan menjadikannya kenyataan. Beri saya peluang. Bapa berdiam diri untuk seketika. Ibu bertanya dengan mata berkaca. Rizal, adakah kamu benar-benar akan membahagiakan anak kami? Adakah anak kami akan merasa sunyi dan susah di Malaysia? Itu yang paling kami risaukan. Di sini, dia bersama keluarga, tetapi di Malaysia dia seorang diri, kan? Rizal menunduk. Saya faham sepenuhnya kerisauan ibu bapa. Saya juga ada ibu bapa, jadi saya faham perasaan itu. Namun, saya berjanji. Saya akan melakukan segala-galanya untuk memastikan Jamilah tidak pernah merasa sunyi di Malaysia, bakatnya dapat bersinar, dan yang paling penting, dia akan bahagia. Saya ingin mengahwini Jamilah. Pada saat itu, suasana di bilik terasa terhenti. Saya tidak dapat bernafas. Bapa perlahan-lahan membuka mulutnya. Rizal, kami faham niat kamu yang sebenar. Tetapi kami ada adat. Harap kamu faham juga perasaan ibu bapa yang akan melepaskan anak perempuan mereka. Bapa sedikit teragak-agak kemudian berkata, Mengikut adat kami, bakal pengantin lelaki perlu menyediakan hantaran mas kawin kepada keluarga pengantin perempuan. Itu adalah tanda niat untuk menghargai anak perempuan dan bertanggung jawab. Kira-kira RM20,000 sudah memadai. Rizal tidak teragak-agak sedikit pun. Faham. Saya akan sediakan. Pada hari Rabu, Rizal kembali ke Malaysia dan saya membuat panggilan video dengannya setiap hari. Dia berkata dia berusaha keras mengumpul wang di Malaysia. Dia juga berkata dia melakukan kerja sampingan selain kerja syarikatnya. Saya rasa bersalah. Rizal, tak perlu buat sampai macam tu. Namun Rizal ketawa dan berkata tak apa. Sebulan kemudian, Rizal kembali ke Uzbekistan. Kali ini, dia membawa RM35,000. Jumlah itu RM15,000, lebih daripada yang diminta ibu bapa. Saya terkejut. Rizal, tak perlu sediakan sebanyak ini. Rizal menyerahkan wang itu kepada ibu bapa sambil berkata, Saya tidak bermaksud untuk membeli Jamilah dengan wang. Saya sangat menghormati keadaan keluarga dan adat istiadat puan.
Ini adalah janji bahawa saya akan bertanggung jawab ke atas Jamilah seumur hidup. Dan saya berharap ini dapat membantu keluarga Puan sedikit sebanyak agar tidak risau apabila Jamilah pergi ke Malaysia. Ibu melihatnya dan menangis. Bapa pun menggenggam erat tangan Rizal. Rizal, tolong jaga anak kami. Sekarang saya faham kamu serius. Kami salah menilai. Maafkan kami. Begitulah. Ibu bapa akhirnya merestui perkahwinan kami. Saya menitiskan air mata kegembiraan. Akhirnya, ia adalah saat di mana babak baru dalam hidup saya akan bermula. Selepas mendapat restu ibu bapa, Rizal segera membantu saya dengan visa Malaysia. Dari penyediaan dokumen hingga temu janji di kedutaan, dia menyokong setiap proses dengan teliti. Selepas kembali ke Malaysia, dia juga menelpon setiap hari untuk memeriksa kemajuan. Jamilah, semua dokumen dah siap ke? Macam mana temuduga di kedutaan? Jangan gementar, jawab saja dengan tenang. Proses permohonan visa lebih rumit daripada yang saya sangkakan. Banyak dokumen yang perlu disediakan seperti sijil kelahiran, sijil hubungan keluarga, dan sijil niat berkahwin. Rizal menyusun senarai dokumen yang diperlukan dan menghantarnya kepada saya serta menerangkan satu persatu cara menyediakannya. Saya bekerja pada waktu siang dan sibuk menyediakan dokumen pada waktu malam. Yang paling sukar ialah temuduga di kedutaan. Saya perlu pergi ke kedutaan Malaysia di Tashkent. Dari Samarkand ke Tashkent mengambil masa 2 jam dengan kereta api. Pada malam sebelum temuduga, saya tidak dapat tidur kerana gementar. Rizal sentiasa memberi semangat melalui telefon. Jamilah, pasti boleh. Jawab saja dengan jujur. Pada hari temuduga, saya pergi ke kedutaan dengan hati yang berdebar. Pegawai temuduga bertanya dalam bahasa Melayu dan saya menjawab sebaik mungkin. Mengapa awak ingin pergi ke Malaysia? Bagaimana awak mengenali Encik Rizal Shah? Apa yang awak ingin lakukan di Malaysia? Saya menjawab dengan tulus. Tentang saya mencintai Rizal dan saya ingin belajar menyanyi di Malaysia. 2 bulan kemudian, visa saya akhirnya diluluskan. Saya membeli tiket penerbangan ke Malaysia. Seminggu sebelum berlepas, rumah menjadi sibuk. Ibu mengemaskan pakaian saya untuk dibawa ke Malaysia dan bapa menasihati saya. Anakku, bila pergi ke Malaysia, sentiasa sihat dan ceria dan dengar cakap Rizal baik-baik. Pada malam sebelum berlepas, keluarga kami mengadakan majlis perpisahan ringkas. Ibu menyediakan hidangan kegemaran saya. Meja makan penuh dengan hidangan kegemaran saya seperti plov, samsa, manti, dan syurpa. Saya menahan air mata sambil makan setiap suapan. Ibu memegang erat tangan saya dan menitiskan air mata. Jamilah, bila pergi ke Malaysia, jangan sakit dan sentiasa sihat ya. Kalau susah, hubungi kami bila-bila masa. Kami sentiasa di pihak kamu. Bapa diam, tetapi menepuk bahu saya dan memberi semangat. Kejarlah impian kamu. Kami sentiasa di pihak kamu. Adik-beradik saya mengemas pakaian saya sambil cemburu. Kakak, Malaysia memang tempat yang sangat bagus, kan? Boleh kami datang melawat nanti? Laila bertanya. Saya mengangguk. Tentu saja. Bila saya sudah selesai, saya akan jemput semua. Amir, adik bongsu saya, memeluk saya dan menangis. Kakak, jangan pergi. Saya memeluk erat Amir sambil berkata, kakak akan balik tak lama lagi. Kakak juga akan selalu telefon. Penerbangan ke Kuala Lumpur mengambil masa 9 jam. Saya memandang keluar tingkap sambil merasakan harapan dan kerisauan pada masa yang sama untuk kehidupan baru. Adakah saya akan dapat menyesuaikan diri dengan baik di Malaysia? Adakah saya benar-benar akan dapat merebut peluang seperti kata Rizal? Pelbagai fikiran melintas di kepala saya. Di dalam pesawat, saya membuka buku perbualan bahasa Melayu. Saya mengulang kaji frasa yang boleh digunakan di lapangan terbang. Di mana tandas, di mana saya boleh mengambil bagasi ini, di mana tempat teksi, saya berlatih dengan senyap. Pesawat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Clear pada jam 10 malam. Saya turun dari pesawat, melalui pemeriksaan imigresen dan mengambil bagasi. Saat saya keluar ke ruang ketibaan, Rizal sedang menunggu saya dengan sejambak bunga. Cik Jamilah, awak betul-betul datang. Selamat datang. Rizal tersenyum ceria dan memeluk saya.
Saya memeluknya dan menitiskan air mata. Saat saya keluar dari lapangan terbang, saya terkejut. Walaupun sudah lewat malam, lapangan terbang bersinar terang dan orang ramai bergerak dengan teratur. Lantai sangat bersih dan berkilat. Tandas yang bersih dan automatik, papan tanda panduan yang jelas, semuanya sempurna. Rizal, ini betul-betul menakjubkan. Lapangan terbang sebesar ini boleh jadi sebersih dan sistematik ini. Rizal ketawa dan berkata, "Ini baru permulaan. Lebih banyak lagi perkara mengejutkan yang menanti." Kami menaiki kereta api menuju ke Kuala Lumpur. Walaupun pada waktu tengah malam, kereta api itu bersih dan selamat. Orang ramai duduk dengan senyap sambil melihat telefon pintar atau membaca buku. Tiada siapa yang bising dengan suara kuat dan tiada siapa yang membuang sampah. Ia sangat berbeza dengan pengangkutan awam yang sesak di Uzbekistan. Di dalam kereta api, saya melihat sekeliling. Tempat duduk yang bersih, petelaluan yang jelas, pengumuman yang tepat, semuanya sistematik. Tambahan pula, setiap stesen mempunyai pintu platform, menjadikannya selamat. Saya tidak dapat menahan rasa kagum. Apabila kami tiba di KL Sentral, saya sekali lagi terkejut. Walaupun sudah melepasi tengah malam, bandar itu terang dan wanita boleh berjalan sendirian dengan selamat. Bangunan pencakar langit menjulang tinggi ke langit dan tiada sampah pun kelihatan di jalanan. Lampu neon bersinar terang dan kedai-kedai masih buka walaupun sudah lewat malam. Rizal membawa saya ke sebuah pangsapuri kecil yang telah disediakan terlebih dahulu. Dia berkata, ia adalah tempat kami akan tinggal buat sementara waktu. Ia adalah studio kecil, tetapi bagi saya ia seperti istana. Bilik mandi dengan air panas yang melimpah ruah, dapur yang bersih, pemanas yang hangat, internet yang pantas. Saya terharu hingga menitiskan air mata. Keesokan harinya, Rizal menepati janjinya dan membawa saya ke uji bakat agensi balada di Kuala Lumpur. Tempat uji bakat itu terletak di Bukit Bintang. Kami pergi dengan kereta api transit aliran ringan, LRT. Apabila kami turun di stesen Bukit Bintang, saya sekali lagi terkejut. Ramai betul orang. Namun, walaupun sesak, mereka bergerak dengan teratur. Tempat uji bakat itu penuh dengan orang yang bermimpi untuk menjadi penyanyi seperti saya. Di bilik menunggu, tangan saya menggeletar kerana gemetar. Rizal memegang tangan saya sambil berkata, "Jamilah, pasti boleh." Saya percaya bakat Jamilah. Dengan hati yang berdebar, saya menyanyikan lagu yang telah saya sediakan. Ia adalah gabungan lagu rakyat Uzbekistan dan balada Malaysia. Semasa menyanyi, saya memejamkan mata dan mencurahkan sepenuh hati saya. Perasaan rindu akan kampung halaman, kasih sayang kepada keluarga, semangat untuk impian baru, semuanya saya masukkan. Reaksi para hakim sangat hangat. Anda mempunyai daya tarikan yang unik. Sebutan mungkin sedikit janggal, tetapi ekspresi emosi Anda sangat baik, kata seorang hakim. Seorang lagi hakim menambah, fakta bahawa Anda seorang warga asing yang menyanyi balada adalah kelebihan besar. Ini adalah era global, kan? Ada banyak potensi. Apabila keluar dari tempat uji bakat, Rizal menggenggam erat tangan saya. Anda telah melakukannya dengan sangat baik, Jamilah. Pasti ada hasil yang baik. Saya merasakan bahawa dalam hanya 2 hari selepas menjejakkan kaki di bumi Malaysia, saya telah selangkah lebih dekat dengan impian saya. Ini benar-benar tanah di mana saya dihormati dan dapat mencapai impian saya. Semua yang dijanjikan Rizal telah menjadi kenyataan. Setahun berlalu, saya lulus uji bakat agensi dan secara rasmi menjadi pelatih. Setiap hari saya menjalani latihan vokal dan kelas bahasa Melayu, dan saya semakin mahir. Guru-guru tegas, tetapi mereka sangat mengambil berat tentang saya. Apabila soalan saya salah, mereka akan mengajar semula berkali-kali, dan jika cara pernafasan saya tidak betul, mereka akan meminta saya bermula dari asas. Dan Rizal dan saya memutuskan untuk mengadakan majlis perkahwinan. Kami menempah sebuah dewan perkahwinan di Kuala Lumpur dan menjemput ibu bapa dan adik-beradik saya ke Malaysia. Saya ingin keluarga saya melihat sendiri rupa Malaysia. Ibu bapa saya kata mereka gementar menaiki kapal terbang buat pertama kali. Adik saya Laila memberitahu melalui telefon, "Kakak, mak dengan ayah gementar sangat sebelum naik kapal terbang. Ayah buat-buat tak apa,
tapi tangan dia menggigil. Saya ketawa dan menjawab, "Tak apa, nanti dah biasa." Apabila tiba di Klia, ibu bapa saya terdiam sebaik sahaja keluar dari ruang ketibaan. Ibu memegang lengan saya dan berkata, "Jamilah, ini betul-betul lapangan terbang ke? Besar dan bersih sangat. Lapangan terbang Samarkand kita tak sebanding." Bapa terkejut melihat laluan bergerak automatik. "Ini bergerak sendiri ke?" Aneh betul. Bapa berjalan di atas laluan bergerak itu seperti kanak-kanak, penuh rasa ingin tahu. Adik-beradik saya melihat sekeliling lapangan terbang dan mengambil gambar. Ibu bapa saya kagum, mengatakan tandas pun dilengkapi dengan kemudahan tercanggih. Ibu keluar dari tandas dan berkata, "Jamilah, tandas ni lagi bersih dari hotel. Air keluar automatik dan ada air panas lagi." Saya ketawa dan menjawab, "Mak, ini baru permulaan." Saya dan Rizal membawa ibu bapa dan adik-beradik saya ke Kuala Lumpur. Rizal telah menyewa sebuah van besar terlebih dahulu. Kereta biasa terlalu kecil untuk 7 orang. Apabila Rizal memanggil kereta melalui aplikasi teksi, kereta tiba dalam masa 2 minit. Bapa bertanya dengan terkejut, "Cepat sangat ke boleh sampai?" Di Samarkand, kalau panggil teksi kena tunggu 30 minit. Rizal ketawa dan menjawab, "Di Malaysia, ini perkara biasa. Kalau panggil guna aplikasi, ia akan datang dengan cepat." Pemandu itu sama sekali tidak kelihatan janggal melihat ibu bapa saya yang warga asing. Malah, dia memberi salam dengan ramah dan memuatkan bagasi ke dalam bot kereta. "Kemana destinasi tuan dan puan? Saya juga akan laraskan suhu tempat duduk agar tuan dan puan selesa." Ibu berbisik di telinga saya, "Kenapa orang di sini baik sangat? Mereka betul-betul melayan pelanggan seperti raja." Apabila kereta masuk ke pusat bandar Kuala Lumpur, ibu bapa saya lebih terkejut. Walaupun jam 10 malam, bandar itu bersinar terang. Pencakar langit dengan lampu yang gemerlapan, jalan raya yang bersih, kenderaan yang bergerak dengan teratur. Bapa memandang keluar tingkap sambil berkata, "Besar sangat dan ramai orang, tapi kenapa teratur sangat?" Satu lampu isyarat saja, semua kereta berhenti. Ibu terkejut melihat jalanan. Tak ada sampah pun. Walaupun malam, wanita berjalan seorang diri, betul-betul negara yang selamat. Laila bertanya, "Kakak, di sini selamat ke jalan seorang diri malam-malam?" Saya mengangguk, "Ya, Malaysia betul-betul selamat. Saya pun jalan seorang diri malam-malam." Ibu bapa saya kelihatan terkejut dengan segala-galanya di Malaysia. Apabila tiba di rumah baru, ibu bapa saya sekali lagi terkejut. Pangsapuri yang kami diami kecil, tetapi bersih dan moden. Sebaik sahaja masuk ke pintu, lampu menyala secara automatik. Ia adalah sensor pergerakan. Air pipe yang keluar segera air panas, pemanas yang hangat, internet yang pantas, dan peralatan rumah tercanggih. Ibu memandang sekeliling dapur dan berkata, "Memang senang nak masak di sini. Semua lengkap. Ada dapur induksi, ada microwave. Jauh beza dengan rumah kita." Bapa cuba menghidupkan televisyen di ruang tamu. Skrin besar dan jelas. Bapa melihat alat kawalan jauh di sana-sini, hairan. Banyaknya saluran. Ada lebih 100 saluran. Saya ketawa dan menerangkan, "Ayah, ini TV kabel. Ayah boleh tonton rancangan yang ayah suka bila-bila masa." Keesokan harinya, kami membawa ibu bapa dan adik-beradik saya melawat sekitar Kuala Lumpur. Pertama, kami pergi ke Pavilion KL, Bukit Bintang. Kerana ia adalah hujung minggu, memang ramai orang. Namun, walaupun sesak, ada keteraturan. Orang ramai beratur. Dan jika terlanggar sesama sendiri, mereka akan meminta maaf. Ibu saya berulang kali meluahkan kekagumannya sambil berjalan di jalanan pavilion. Kedai-kedai berbaris, dan papan tanda yang terang menarik perhatian. Kedai kosmetik, kedai pakaian, kedai aksesori, kedai makan bersambungan tanpa henti. Laila dan adik-beradik saya melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Semasa berjalan di jalan, ibu saya bertanya kepada seorang wanita Malaysia di mana tandas. Dia bertanya dalam bahasa Inggeris, tetapi wanita itu tidak boleh berbahasa Inggeris. Namun, dia tidak pergi begitu sahaja. Dia mengeluarkan telefon pintarnya, melancarkan aplikasi terjemahan, mencari lokasi tandas, dan memberitahu. Malah, dia berjalan bersama sehingga ke tempat itu. Ibu saya mengucapkan terima kasih kepada wanita itu sambil menitiskan air mata.
Selepas pulang dari tandas, dia berkata kepada saya, "Jamilah, boleh ke orang asing yang tidak dikenali sebaik ini? Dia mesti sibuk, tapi dia luangkan masa untuk kita." Saya ketawa dan menjawab, "Ma, orang Malaysia memang begitu. Betul-betul baik hati. Kami makan laksa dan satai di Bukit Bintang." Ibu bapa dan adik-beradik saya terkejut dengan makanan Malaysia yang pertama kali mereka cuba. Mereka berkata pedas tetapi sedap. Terutama bapa saya, dia sangat menyukai satai. Ini daging, kenyal dan pelik. Pedas, tapi membuat ketagih. Makan tengah hari kami makan di restoran BBQ. Rizal memanggang daging sambil mengajar cara makan. Kami makan daging dengan sambal, bawang putih dan sos. Ibu bapa saya pada mulanya kekok, tetapi cepat menyesuaikan diri. Ibu berkata, "Kalau makan macam ni, daging tak muat dan segar." Sedap betul. Setelah selesai makan, kami menuju ke Menara Kuala Lumpur, menara berkembar Petronas. Kami menaiki lift untuk naik ke atas. Dari dalam lift, seluruh bandar Kuala Lumpur dapat dilihat. Bapa terdiam sambil memandang keluar tingkap. Besar sungguh bandar ini. Bangunan-bangunan terbentang tanpa henti. Apabila naik ke dek pemerhatian Menara Kuala Lumpur, seluruh pemandangan Kuala Lumpur terbentang. Pemandangan bandar yang terbentang 360 darjah itu betul-betul menakjubkan. Sungai Klang mengalir melintasi bandar, dan bangunan pencakar langit tersusun rapat. Ibu menitiskan air mata melihat pemandangan itu. "Jamilah, kamu tinggal di tempat macam ni, negara yang menakjubkan." Pada waktu malam, kami pergi ke Taman KLCC. Ia adalah waktu senja. Tepi tasik dipenuhi orang, tetapi tidak huru-hara. Orang yang berbasikal, orang yang berjoging, orang yang duduk di atas tikar, semua orang menikmati waktu senja dengan cara masing-masing. Bapa saya kagum melihat tepi tasik yang bersih. Besar sungguh tasik di tengah bandar, tapi airnya bersih begini. Orang bersukan, berbasikal, berjalan-jalan, betul-betul negara maju. Di Samarkand, kita tak ada taman macam ni. Adik-beradik saya berlari-lari dengan ceria di tepi tasik. Amir menjerit, "Kakak, sini best sangat. Saya nak tinggal sini nanti." Kami memeluk Amir sambil berkata, "Kamu pun boleh datang kalau belajar rajin-rajin." Kami memesan ayam goreng dan air, dan makan di tepi tasik. Ayam goreng Malaysia sangat popular di kalangan ibu bapa dan adik-beradik saya. Ibu berkata, "Ini pertama kali saya makan ayam goreng serangup dan sesedap ini. Perencahnya sedap betul." Apabila matahari terbenam sepenuhnya dan bandar bercahaya, pemandangan malam yang lebih indah terbentang. Jambatan di sepanjang tasik bersinar dengan lampu, dan bangunan-bangunan di sekitar tasik juga bercahaya terang. Ibu bapa saya memandang pemandangan itu dengan terpukau. Keesokan harinya, kami melawat Batu Caves dan Pasar Seni. Saya ingin menunjukkan budaya tradisional Malaysia kepada mereka. Melihat bangunan megah di Batu Caves, bapa berkata, "Malaysia pun ada sejarah panjang. Kagum dapat memelihara tempat ibadah secantik ini." Di Pasar Seni, kami menyewa pakaian tradisional baju kurung, kebaya dan mengambil gambar. Ibu dan adik-beradik saya sangat gembira memakai baju kurung. Ibu berkata, "Baju kurung kita ada persamaan dengan pakaian tradisional kami." Anggun dan cantik, kami juga pergi ke sebuah kedai kopi tradisional Melayu. Kami minum teh sambil berehat di kedai kopi. Bapa saya kelihatan menyukai suasana tenang kedai kopi itu. Di tengah-tengah bandar moden begini, ada pula ruang tradisional seperti ini. Orang Malaysia pandai menjaga tradisi. Pada malam sebelum perkahwinan, Rizal secara rasmi memberi hormat kepada ibu bapa saya. Dia melutut di lantai dan menunduk dalam sehingga dahinya menyentuh lantai. "Ayah, ibu, saya akan membahagiakan Jamilah seumur hidup. Terima kasih kerana mempercayai saya." Bapa menggenggam erat tangan Rizal. Matanya penuh dengan air mata. Tangannya menggigil. "Rizal, setahun yang lalu saya ragu-ragu dengan kamu. Saya ada prasangka terhadap lelaki Malaysia. Tetapi sekarang saya tahu. Kamu betul-betul mencintai anak kami." Bapa meneruskan, "Terima kasih banyak kerana menghadiahkan dunia yang stabil dan indah kepada anak saya. Saya tidak tahu Malaysia begitu maju, selamat dan teratur. Jamilah pasti akan hidup bahagia di sini." Saya lega. Ibu juga menitiskan air mata. "Rizal, tolong jaga anak kami baik-baik.
Kami bertuah mempunyai menantu seperti kamu. Pada mulanya banyak kerisauan, tetapi sekarang Jamilah memang telah bertemu dengan orang yang sangat baik. Kamu adalah orang yang sangat baik. Saya melihat mereka dan menangis bersama. Ia adalah saat di mana ibu bapa saya akhirnya memahami dan merestui pilihan saya dari lubuk hati mereka. Ibu bapa yang dulu menentang dengan begitu keras, setelah melihat Malaysia sendiri, telah membuka hati mereka sepenuhnya. Keikhlasan Rizal dan imej negara Malaysia telah menggerakkan hati ibu bapa saya. Laila berbisik kepada saya, "Kakak," ayah cakap semalam pada Mak, "Jamilah sungguh bertuah. Diberkati dapat tinggal di negara seperti ini. Saya pun nak jadi macam kakak." Saya memeluk Laila sambil berkata, "Kamu pun boleh, kalau berusaha keras." Majlis perkahwinan itu sangat indah. Ibu bapa dan saudara mara saya datang dari Uzbekistan dan ramai ahli keluarga serta rakan-rakan Rizal yang datang. Majlis perkahwinan itu dihias indah dan semuanya sempurna. Saya memakai gaun pengantin putih dan berjalan di pelamin bersama Rizal. Pada saat itu, semua kesusahan dan rintangan dalam hidup saya terlintas di fikiran. Kedai cenderamata disamarkan, persembahan jalanan, hari-hari yang sukar, pertemuan pertama dengan Rizal, tentangan ibu bapa, dan saat ini. Bapa menyerahkan tangan saya kepada Rizal sambil berkata, "Tolong jaga anak saya baik-baik." Rizal menunduk dalam dan menjawab, "Saya akan membahagiakannya seumur hidup." Saya tidak dapat menahan air mata saya. Itu adalah air mata kebahagiaan. Setelah kata-kata pengacara, kami melafazkan ikrar. Saya membacakan ikrar dalam bahasa Melayu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat saya bayangkan setahun yang lalu. Saya, Jamilah, berjanji akan menjadi teman hidup Encik Rizal Shah seumur hidup dan akan bersama-sama dalam suka dan duka. Suara saya bergetar tetapi penuh keyakinan. Setelah majlis perkahwinan selesai, majlis resepsi bermula. Presiden agensi dan guru-guru saya juga hadir. Presiden menyampaikan ucapan tahniah sambil berkata, "Cik Jamilah, tahniah. Semoga berbahagia. Dan teruskan berusaha, kabar baik akan tiba tak lama lagi." Selepas perkahwinan, saya secara serius mengejar impian saya sebagai penyanyi. Setiap hari saya menjalani latihan vokal selama 8 jam di agensi. Saya belajar secara sistematik dari pembetulan sebutan bahasa Melayu, cara pernafasan, ekspresi emosi, hingga etika pentas. Saya berlatih tanpa henti. Saya bangun pada jam 5 pagi untuk latihan vokal dan menjalani latihan di agensi dari jam 9 pagi hingga 3 petang. Saya mengambil kelas bahasa Melayu dan pada waktu malam saya berlatih menari. Saya menyanyi sehingga lewat malam. Ia suka, tetapi saya gembira kerana saya melakukan apa yang saya mahu sepenuhnya. Rizal menyokong saya sepenuhnya. Apabila saya bangun awal untuk latihan, dia akan bangun bersama dan menyediakan sarapan, dan apabila saya pulang lewat, dia akan menyediakan makan malam. Apabila saya letih, dia akan mengurut saya, dan apabila saya kelihatan sukar, dia akan memberi semangat. Jamilah pasti boleh. Saya percaya bakat Jamilah. Setengah tahun kemudian, peluang datang dari agensi. Saya akan membuat persembahan dalam rancangan pertandingan balada kecil yang dihasilkan oleh stesen penyiaran tempatan. Walaupun berskala kecil, ia adalah peluang yang luar biasa bagi saya. Ia bukan siaran nasional, tetapi ia adalah rancangan saluran TV kabel dengan jumlah penonton yang ramai. Saya menyediakan persembahan unik yang menggabungkan lagu rakyat Uzbekistan dan balada Malaysia. Bahagian pertama bermula dengan lagu rakyat Uzbekistan dan bahagian kedua beralih kepada balada Malaysia. Susunan muzik juga dibuat istimewa. Bunyi dotar, alat musik tradisional Uzbekistan, digunakan sebagai latar belakang dan melodi balada Malaysia digabungkan. Pada hari siaran, tangan saya menggigil kerana gemetar. Di bilik menunggu, saya terus bersenandung lagu. Rizal menghantar mesej. "Jamilah, pasti boleh." Saya percaya bakat Jamilah. Saya akan tonton dari pejabat secara langsung. Saya sayang awak. Apabila naik ke pentas, saya memejamkan mata dan mula menyanyi. Suara saya memenuhi studio. Apabila menyanyikan lagu rakyat Uzbekistan di bahagian pertama, saya teringat kampung halaman, ibu bapa. Adik-beradik, langit biru Samarkand terbayang di fikiran saya.
Apabila beralih kepada balada Malaysia di bahagian kedua, kenangan bersama Rizal muncul. Pertemuan pertama kami saat saya menyanyi di Shahai Zinda. Apabila lagu selesai, para hakim dan penonton memberi tepukan gemuruh sambil berdiri. Seorang hakim berkata, "Persembahan yang betul-betul menakjubkan. Jamilah dari Uzbekistan boleh menyanyikan balada Malaysia dengan begitu mengharukan. Ini bukan sekadar lagu, tetapi gabungan budaya." Seorang lagi hakim menambah, "Suara Jamilah mempunyai keikhlasan. Bukan sahaja teknik yang hebat, tetapi ia mengandungi perasaan yang tulus. Penyanyi seperti ini sememangnya diperlukan dalam pasaran balada Malaysia." Saya tidak dapat menahan air mata saya. Diiktiraf begitu rupa untuk lagu saya. Siaran itu mendapat sambutan yang lebih besar daripada yang dijangkakan. Video yang dimuat naik ke YouTube melebihi 1 juta tontonan dalam seminggu dan bahagian komen dibanjiri dengan mesej sokongan. Dari Uzbekistan tapi, menyanyikan balada sehebat ini, sungguh menyentuh hati. Sokong penyanyi asing yang mencintai Malaysia. Jamilah semangat. Terima kasih kerana warga asing menghormati dan mencintai budaya Malaysia begini. Sebutan bahasa Melayu pun cantik sungguh. Satu komen menulis, "Inilah era globalisasi sebenar, bukan? Budaya berbeza bertemu dan menghasilkan harmoni yang indah. Agensi menawarkan saya debut rasmi. Saya akan mengeluarkan album single dengan konsep wanita Uzbekistan yang menyebarkan balada Malaysia," Presiden agensi berkata. "Cik Jamilah, ini permulaan sebenar. Mari kita sediakan lagu yang bagus dan debut dengan baik. Saya rasa seperti mimpi. Saya yang dulunya jurujual kedai cenderamata di Samarkand, kini akan debut sebagai penyanyi di Malaysia, sesuatu yang tidak dapat saya bayangkan setahun setengah yang lalu." Saya menelefon Rizal. "Rizal, saya akan debut secara rasmi. Semua ini kerana Rizal." Rizal berkata dengan gembira, "Tahniah Jamilah. Sekarang saya patut panggil awak sayang sebab awak isteri saya. Sayang, tahniah betul-betul. Saya tahu dari pertama kali saya mendengar lagu Jamilah. Jamilah istimewa. Lagu utama dicipta oleh seorang komposer terkenal. Tajuk lagunya ialah Rindu Hati. Ia adalah lagu yang mengandungi perasaan rindu akan kampung halaman dan orang yang dicintai. Ia adalah lagu yang sesuai dengan kisah saya. Saya mencurahkan semua perasaan saya ke dalam lagu itu. Penggambaran video muzik itu betul-betul istimewa. Ada juga lokasi di Uzbekistan. Agensi menanggung kos produksi dan kami menjalani penggambaran di Samarkand. Kami juga mengambil gambar di dataran Registan, Shahai Zinda, dan di hadapan kedai cenderamata tempat saya bekerja. Ibu bapa dan adik-beradik saya juga muncul sebagai cameo dalam video muzik itu. Ia adalah adegan keluarga yang berkumpul di meja makan. Ibu saya kelihatan malu berhadapan dengan kamera, tetapi dia bersetuju dengan rela hati demi saya. Selepas penggambaran selesai, pengarah berkata, "Cik Jamilah, keluarga awak sangat mesra. Kami dapat adegan yang menyentuh hati." Apabila album single pertama dikeluarkan, reaksinya sangat hebat. Ia menduduki carta muzik dan pelbagai rancangan siaran mula menjemput saya. Saya menjalani jadual sibuk, merakam 3,4 rancangan sehari dari rancangan pagi hingga malam. Apabila saya muncul di satu rancangan bual bicara, pengacara bertanya, "Cik Jamilah, kehidupan anda telah banyak berubah sebelum dan selepas datang ke Malaysia, kan?" Saya menjawab dengan jujur, "Ya, ia berubah sepenuhnya. Di Uzbekistan, sukar untuk memperoleh 40 sehari. Tetapi sekarang saya mendapat nilai yang adil untuk bakat saya." Pengacara bertanya lagi, "Apakah aspek Malaysia yang paling anda sukai?" Saya berfikir sejenak, kemudian menjawab, "Peluang. Malaysia adalah negara yang memberikan peluang tanpa mengira latar belakang selagi ada bakat. Saya adalah warga asing tetapi tidak didiskriminasi. Malah, saya menerima lebih banyak sokongan. Pendapatan saya juga meningkat. Saya kini memperoleh 20 kali ganda lebih banyak daripada gaji bulanan yang saya perolehi di Uzbekistan. Saya kini memperoleh kira-kira RM15,000 hingga RM20,000 sebulan. Dengan wang itu, saya menghantar RM3,000 hingga RM4,000 sebulan kepada ibu bapa saya di kampung halaman. Saya juga menghantar yuran sekolah untuk adik-beradik saya." Bapa saya berkata melalui telefon,
Jamilah, tak sangka kamu akan berjaya sejauh ini. Saya betul-betul bangga. Keluarga kami terselamat kerana kamu. Laila pun sudah dapat pergi universiti dan adik-adik pun sudah boleh pergi tuition. Saya menitiskan air mata sambil menjawab. Ayah, saya hanya boleh buat ini sahaja. Ibu saya dikatakan berbangga kepada orang kampung. Adik saya Khalida memberitahu melalui telefon. Kakak, mak brag pada makcik-makcik jiran. Anak saya dah jadi penyanyi di Malaysia. Masuk TV lagi. Malaysia memang negara maju. Anak saya kahwin dengan lelaki Malaysia. Keluarga kami terselamat. Saya kini menganggap Malaysia sebagai tanah air kedua saya. Di sini, saya bukan sekadar bekerja untuk mencari rezeki, tetapi saya sedang mengembangkan bakat saya dan mencapai impian saya. Sistem yang sistematik di Malaysia, peluang yang adil, dan budaya yang menghargai bakat telah membawa saya sejauh ini. Setahun selepas debut, saya dijemput untuk muncul dalam rancangan muzik berskala besar di peringkat nasional. Ia adalah siaran nasional. Pada saat saya berdiri di atas pentas, saya menggigil, tetapi pada masa yang sama saya penuh dengan keyakinan. Saya menyanyikan lagu yang telah saya sediakan dengan sempurna. Setelah siaran selesai, papan mesej penonton dibanjiri dengan komen sokongan. Seorang penonton menulis, "Melihat Cik Jamilah, saya merasakan Malaysia betul-betul negara di mana bakat sahaja boleh membawa kejayaan. Bukan kewarganegaraan atau latar belakang yang penting, tetapi bakat dan usaha yang penting. Terima kasih kerana orang seperti Cik Jamilah memilih Malaysia." Rizal sentiasa menjadi penyokong setia saya di sisi saya. Walaupun dengan jadual yang sibuk, dia menjaga saya dan memberi semangat. Apabila rakaman selesai lewat, dia akan mengambil cuti dari syarikat untuk menjemput saya. Apabila saya letih, dia akan meminta saya berehat di rumah. Dan apabila saya sakit, dia akan membawa saya ke hospital. Kadangkala saya teringat kedai cenderamata disamarkan setahun setengah yang lalu. Jika saya tidak bertemu Rizal pada hari itu, saya mungkin masih menyanyi di sana dengan tip RM40 sehari. Saya mungkin masih hidup dengan susah payah hari demi hari tanpa harapan untuk masa depan. Namun, takdir membawa saya ke sini. Saya bertemu dengan orang yang seperti malaikat bernama Rizal. Dan dia membawa saya ke negara Malaysia. Peluang dan harapan yang diberikan Malaysia kepada saya adalah hadiah yang tidak ternilai harganya. Saya kini ingin menjadi penyanyi yang menyebarkan budaya indah Malaysia ke seluruh dunia melalui lagu saya. Saya ingin menjadi penghubung antara budaya Uzbekistan dan Malaysia. Kerana itu adalah ungkapan rasa terima kasih saya kepada Rizal yang mempercayai dan menyokong saya dan kepada negara ini. Baru-baru ini, Kedutaan Uzbekistan menghubungi saya. Mereka ingin saya membuat persembahan di acara pertukaran budaya antara Malaysia dan Uzbekistan. Saya menerima dengan gembira. Ia benar-benar satu penghormatan dapat menjadi penghubung antara dua negara. Duta dari kedua-dua negara turut hadir ke persembahan itu. Saya menyanyikan lagu rakyat Uzbekistan dan balada Malaysia bersama-sama. Selepas persembahan selesai, Duta Uzbekistan berkata kepada saya, "Jamilah, kamu adalah kebanggaan negara kami. Terima kasih kerana aktif di Malaysia dan menyebarkan nama Uzbekistan." Pegawai dari pihak Malaysia juga berkata, "Kami percaya hubungan antara Malaysia dan Uzbekistan akan semakin erat dengan adanya orang seperti Cik Jamilah. Kami mengharapkan aktiviti yang baik di masa hadapan." Saya terharu hingga menitiskan air mata. Pada saat ini, saya benar-benar bahagia. Suami tercinta saya berada di sisi saya dan saya melakukan pekerjaan yang saya suka. Keluarga di kampung halaman juga hidup bahagia. Semua ini adalah berkat Rizal dan Malaysia. Kadangkala saya bertanya kepada Rizal, "Rizal, apa yang akan berlaku jika awak tidak menegur saya di Jalan Samarkand pada hari itu?" Rizal ketawa dan menjawab, "Kalau begitu, saya akan terlepas tuah terbesar dalam hidup saya. Bertemu Jamilah adalah pilihan terbaik dalam hidup saya." Saya juga berpendapat begitu. Bertemu Rizal adalah tuah terbesar dalam hidup saya dan juga datang ke negara Malaysia ini. Di sini saya mencapai impian, menemukan cinta, dan menemukan kebahagiaan. Saya berharap kisah saya dapat menjadi harapan bagi seseorang. Bahawa tidak kira dalam situasi apapun, jika kita terus berusaha ke arah impian kita, suatu hari nanti ia pasti akan menjadi kenyataan.
Bagaimana kisah hari ini? Jika Anda berfikir kisah ini bagus, sila langgan saluran, tanda suka dan tetapkan pemberitahuan untuk menonton lebih banyak kisah. Sila daftar keahlian dan tekan butang Super Thanks untuk menyampaikan kisah-kisah yang menyentuh hati kepada lebih ramai orang. Terima kasih kerana menonton.